Pakcik, makcik, otok arung, datuk nenek, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Berdasarkan satu secret information menyatakan Pak Mail selaku Perdana Menteri ke-9 akan membuat rombakan kabinet bagi tahun 2022. Saya ulang. Satu maklumat sulit, satu rahsia sulit menyatakan di Putrajaya, Pak Mail selaku Perdana Menteri akan membuat rombakan kabinet bagi menyelesaikan ketidakstabilan kerajaan Pak Mail di Putrajaya yang semakin tidak popular. Ini adalah satu maklumat sulit politik yang cukup tergempar, yang cukup panas dan mengejutkan. Setelah beberapa hari lalu saya memberi signal kepada Pak Mail bahawa beliau akan tumbang beberapa hari lagi, akhirnya Pak Mail buat backup plan untuk melakukan satu rombakan kabinet secara besar-besaran tidak lama lagi. Sememangnya saat ini ada ramai menteri maupun timbalan menteri kabinet kerajaan Pak Mail yang dikecam, dikutuk, dikritik oleh berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia di musim krisis banjir besar di negara ini. Maka Pak Mail menyedari salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kerajaan beliau yang semakin tidak popular, yang semakin dibenci dan semakin tidak disukai oleh rakyat adalah membuat rombakan kabinet. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar yang mana Pak Mail sudah semakin goyah sebagai Perdana Menteri. Ini menunjukkan bagaimana Pak Mail sudah mengakui kedudukannya sebagai Perdana Menteri sememangnya tidak selamat di Putrajaya. Maka saya secara peribadi sebagai penganalisis politik bebas bersetuju dengan keputusan Pak Mail yang mahu melakukan rombakan kabinet. Kenapa Pak Mail mahu membuat rombakan kabinet ini, sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran di Putrajaya? Pertama, Pak Mail tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional adalah kingmaker untuk menentukan survival beliau sebagai Perdana Menteri. Pak Mail juga tahu yang mana bosku Najib Zahid Ponorogo adalah musuh besarnya untuk beliau mempertahankan jawatan Perdana Menteri di Putrajaya. Semalam, Lim Kit Siang dan Pakatan Harapan telah mengeluarkan ugutan politik buat kali pertama, yang mana Lim Kit Siang menegaskan di hadapan Pak Mail jika Perdana Menteri ke-9 itu tidak menunaikan janji-janji beliau dalam parlimen maupun di Putrajaya, maka Pakatan Harapan tidak akan lagi menyokong Pak Mail sebagai Perdana Menteri. Pak Mail cuba untuk membuat rombakan kabinet secara besar-besaran kerana jika Abah Muhyiddin, bosku Najib, Zahid Ponorogo, Anwar, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, semuanya tidak menyokong Pak Mail lagi, maka Pak Mail memang confirm tumbang di Putrajaya. Adalah sangat-sangat bijak apabila Pak Mail membuat keputusan untuk merombak kabinet di Putrajaya. Menteri-menteri yang sangat dibenci oleh rakyat sangat ramai di Putrajaya. Pak Mail menyedari perkara ini. Bukan sahaja reputasi politik Pak Mail yang semakin tidak popular, tetapi menteri-menteri dalam kerajaan Pak Mail turut menerima tempias akibat kegagalan kerajaan menyelesaikan krisis tsunami banjir di Malaysia bagi tahun 2021. Pertembungan antara UMNO dan Bersatu Perikatan Nasional ini perang besar yang terus menghambat kedudukan Pak Mail. Dikatakan
krisis politik dalam kabinet Pak Mail memang sangat-sangat meletup. Sewaktu Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri ke-7, pertembungan antara Parti Bersatu, PKR dan DAP telah menyebabkan kedudukan Tun Dr. Mahathir hilang jawatan Perdana Menteri sekelip mata di Putrajaya. Pertembungan antara UMNO dan Bersatu telah menyebabkan kedudukan Tan Sri Budi Yassin sebagai Perdana Menteri juga hilang jawatan tersebut sekelip mata. Kali ini Pak Mail melalui masalah yang lebih teruk berbanding Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kedudukan Pak Mail memangnya sangat-sangat goyang, nyawa-nyawa ikan. Kedudukan Pak Mail sebagai Perdana Menteri boleh diibaratkan telur di hujung tanduk. Maka adakah Pak Mail akan melantik timbalan Perdana Menteri? Adakah Pak Mail akan melantik wajah-wajah baru untuk menjadi menteri atau timbalan menteri? Jika perkara ini dibuat, adakah kedudukan Pak Mail sebagai Perdana Menteri akan selamat atau tidak selamat? Oleh sebab itu, saya kira dari segi dasar dan polisi, Pak Mail sangat-sangat hebat. Tetapi dari segi pelaksanaan polisi, Pak Mail perlu memperbaiki beberapa kelemahan bersama kabinetnya. Kerajaan Pak Mail ini tidak mempunyai skandal yang besar sebenarnya. Pak Mail dilihat sebagai Perdana Menteri yang bersih, yang merendah diri, yang pendiam. Tetapi dari segi implementasi, pelaksanaan, dari segi membuat kerja, Pak Mail dikritik sebagai Perdana Menteri yang lembab dan tidak cekap untuk mentadbir Malaysia. Tun Dr. Mahathir pernah menyatakan bahawa Pak Mail tidak mempunyai pengalaman yang sangat banyak di Putrajaya untuk menjadi Perdana Menteri. Maka saya kira selain daripada rombakan kabinet yang boleh dibuat oleh Pak Mail, ilmu-ilmu pentadbiran, ilmu-ilmu pelaksanaan dasar dan polisi dalam negara Malaysia perlu ditambah baik oleh Pak Mail. Pak Mail ini adalah seorang pemimpin yang mengaku dia berketurunan orang-orang miskin. Pak Mail pernah menangis dalam persidangan Dewan Negara beberapa bulan lalu, yang mana beliau mengaku sebagai anak penoreh getah. Sepatutnya Pak Mail tidak ada masalah untuk memahami denyut nadi orang-orang miskin di musim banjir, di musim Covid ini. Sebab latar belakang Pak Mail adalah orang miskin. Kalau Pak Mail tidak mendengar, tidak memahami masalah orang-orang miskin, it is something wrong dengan Pak Mail. Masalah menteri-menteri dan timbalan menteri dalam kabinet Pak Mail itu, ia hanyalah simptom masalah. Tetapi punca masalah pentadbiran kerajaan di Putrajaya adalah Pak Mail sendiri. Pak Mail sepatutnya yakin dengan keputusannya sendiri. Perlu berani membuat keputusan dan perlu berani bertindak. Tetapi disebabkan Pak Mail ini dihambat kanan dan kiri oleh Bosku Najib, oleh Zahid Ponorogo, oleh parti-parti yang ada di belakang Pak Mail, dihambat oleh parti pembangkang, maka akhirnya Pak Mail tak tahu nak buat apa sebagai Perdana Menteri. Pak Mail jadi blur. Pak Mail seolah-olah tidak mampu buat keputusan sebagai Perdana Menteri. Maka jika ada beberapa nama menteri yang digugurkan atau beberapa nama timbalan menteri digugurkan, cabaran terbesar kepada Pak Mail adalah kepercayaan ahli-ahli parlimen dalam kerajaan akan semakin merosot kepada Pak Mail. Jika Pak Mail tersilap dalam rombakan kabinet ini, maka silap-silap Pak Mail akan digulingkan oleh orang-orangnya sendiri dalam kerajaan di Putrajaya. Apapun, saya menyokong penuh tindakan Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk membuat rombakan kabinet. Tetapi ini adalah tindakan 50-50.
yang menjadi penentu kepada survival Pak Mail sebagai Perdana Menteri. Saya amat risau dan bimbang jika Pak Mail adalah Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia. Pak Mail baru 4 bulan jadi Perdana Menteri, 1001 masalah tidak dapat diselesaikan dengan begitu baik. Dan persoalan timbul dalam kalangan rakyat Malaysia. Ada ramai rakyat Malaysia yang memberi komen dalam YouTube saya menyatakan Perdana Menteri perlu ditukar. Bukan sahaja menteri dan timbalan menteri yang ditukar. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas ingin menyampaikan maklumat ini secara terbuka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. This is not from me. This is from the grassroots, from the rakyat, that saying, kalau nak buat rombakan kabinet, Perdana Menteri juga perlu ditukar. Maka akhirnya kedudukan politik Pak Mail bukan sahaja semakin goyah, tetapi sebenarnya jenama Pak Mail selaku Perdana Menteri itu sudah buruk, sudah hancur di Putrajaya. Kepercayaan rakyat kepada kerajaan UMNO BN juga semakin terhakis. Malah ada rakyat menyatakan bahawa UMNO tak layak jadi kerajaan di Putrajaya. Maka ini juga masalah besar kepada Pak Mail, kepada Bos Najib, kepada Zahid Ponorogo dan geng-geng UMNO. Yang mana rakyat secara kolektif melihat apa-apa krisis banjir atau krisis COVID yang disalahkan adalah kerajaan UMNO, kerajaan Pak Mail, bukan parti lain. Kerana Perdana Menteri di Putrajaya adalah parti UMNO. Orang Melayu sendiri mogok dalam media sosial menyalahkan kerajaan UMNO dan kerajaan Pak Mail. Maka bukan sahaja rombakan kabinet yang perlu kita tukar. Bukan sahaja Perdana Menteri yang kita perlu tukar. Rakyat juga meminta untuk parti kerajaan di Putrajaya ditukar. Bagaimana Pak Mail, kerajaan UMNO, mahu berhadapan dengan krisis kepercayaan rakyat ini yang semakin buruk terhadap penjenamaan UMNO di Putrajaya. Oleh sebab itu, Pak Mail dan kerajaan UMNO dianggap sebagai kerajaan yang sengaja mencipta krisis, yang sengaja membesar-besarkan masalah banjir sehingga nyawa rakyat terkorban, sehingga rakyat menjadi sangat miskin, hilang rumah, hilang kereta, hilang harta, hilang pekerjaan. Yang disalahkan adalah Pak Mail dan kerajaan UMNO. Saya kira dalam tahun 2022, cabaran terbesar Pak Mail dan kerajaan UMNO adalah bagaimana mereka mahu berhadapan dengan krisis kepercayaan orang Melayu, orang Bumiputra, orang Cina, orang India, Sabahan dan Sarawakian yang semakin benci dengan UMNO, yang semakin tidak suka dengan UMNO, yang semakin marah dengan Pak Mail dengan wayang-wayang gimmick politik musim banjir ini. Jadi pesanan saya, rombakan besar-besaran di Putrajaya perlu dilakukan oleh tangan-tangan rakyat politik di negara ini. Untuk membentuk kerajaan yang stabil, sememangnya kerajaan Pak Mail sangat-sangat tidak stabil. Kerajaan Pak Mail menghadapi cabaran yang cukup besar berbanding di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin pasca PRU14 lalu. Maka saya sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas, saya ingin memberi saranan membina dan kritikan membina kepada Perdana Menteri hari ini. Pak Mail perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ekonomi rakyat dan krisis ekonomi negara di musim banjir, di musim COVID. Ini masalah sangat besar, yang mana rakyat lihat Pak Mail tak mahu selesaikan. Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan sebagai Perdana Menteri Kelapa Malaysia dengan sangat-sangat bermaruah dan dia dianggap menang di mata rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh memberi bantuan KWSP menggunakan kuasa vetonya sebagai Perdana Menteri. Bukan RM5,000, bukan RM1,000, bukan RM10,000.
yang diluluskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Akan tetapi, Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan kuasa vetonya mengarahkan Menteri Keuangan di Putrajaya Tengku Zafrul untuk meluluskan pengeluaran KWSP sehingga RM60,000 kepada rakyat Malaysia. Ini adalah rekod dan fakta legasi politik Tan Sri Muhyiddin Yassin yang cukup dirindui kerana keprihatinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendengar suara orang-orang miskin di musim COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin di musim total lockdown 1.0, 2.0, 3.0 dengan sangat berani meluluskan duit KWSP rakyat. Tetapi di zaman Pak Mail, kosong sen. Pak Mail tidak luluskan apa-apa duit KWSP kepada rakyat. Di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, duit persaraan, duit pencen, duit hari tua rakyat Malaysia itu dibenarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk diluluskan. Kerana tsunami COVID. Sekarang Pak Mail mempunyai dua masalah. Tsunami banjir, tsunami COVID, tsunami krisis ekonomi. Bukan dua lagi, tiga masalah besar. Maka ini something wrong dengan penasihat-penasihat ekonomi Pak Mail yang menghancurkan Pak Mail sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Pak Mail dianggap sebagai Perdana Menteri yang tidak prihatin dengan masalah rakyat, yang tidak berjiwa rakyat, yang dianggap sebagai Perdana Menteri yang kejam, yang zalim. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat sebagai abah kepada rakyat yang berjiwa rakyat. Dan ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Pakatan Harapan tidak menyokong dasar Tan Sri Muhyiddin Yassin meluluskan KWSP itu. Berpuluh-puluh ribu ringgit untuk setiap seorang rakyat Malaysia yang mempunyai duit caruman yang banyak dalam KWSP. Tetapi Pak Mail sama seperti Anwar, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sagu, Pakatan Harapan. UMNO sama seperti Pakatan Harapan. UMNO dah jadi kerajaan, UMNO dah jadi Perdana Menteri, sengaja tidak mahu meluluskan duit KWSP. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional boleh menggunakan kuasa veto mereka, membantu rakyat menggunakan duit caruman KWSP rakyat itu sendiri, kenapa Pak Mail dan Kerajaan UMNO tak mahu buat perkara yang sama? UMNO mahu menang PRU 15. UMNO mahu terus menjadi Perdana Menteri, tetapi UMNO sangat-sangat bodoh di Putrajaya apabila UMNO membuat keputusan yang salah di era pemerintahan Pak Mail untuk tidak meluluskan duit KWSP rakyat walaupun 1 sen. Orang-orang Melayu, orang-orang Bumi Putra sangat terjejas dengan tsunami banjir. Bantuan-bantuan yang diumumkan oleh Pak Mail dan Kerajaan UMNO indah kabar daripada rupa. 1 sen pun tidak sampai di tangan rakyat. Oleh sebab itu, rombakan kabinet itu sangat baik dibuat oleh Pak Mail. Tetapi dari segi dasar dan polisi ekonomi, dasar dan polisi keuangan, Pak Mail perlu sedar satu perkara. Pak Mail kena bijak menggunakan kuasa dan jawatan sebagai Perdana Menteri. Pak Mail mempunyai banyak kelebihan sebagai Perdana Menteri. Pak Mail sangat berkuasa di Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan kuasanya selama lebih 1 tahun sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, mengarahkan Menteri Keuangan untuk meluluskan duit KWSP itu walaupun perkara itu tidak disokong oleh Pakatan Harapan. Pak Mail sengaja tidak mahu menggunakan kuasa Perdana Menteri untuk mengarahkan Menteri Keuangan meluluskan duit KWSP itu. Maka akhirnya orang-orang Melayu, orang-orang UMNO tidak mahu lagi undi UMNO pada PRU 15. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat maju jaya kepada Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekian, terima kasih.